Kalau musuh, dia detect lah, dia takkan boleh jumpa. Dia takkan boleh jumpa. Allah cover je, dia tak boleh jumpa. Ha? Sifat-sifat Imam Mahdi. Belajar betul-betul sifat-sifat Imam Mahdi. Jadi kau jangan ngaku-ngaku Mahdi. Setakat ini yang saya dah jumpa ngaku Mahdi ada dalam berapa 3-4 orang juga dah biasa tengok dalam surat khabar ngaku Mahdi. Tak adalah mukanya jauh, tak macam Mahdi. Mahdi mukanya Arab, kulitnya putih merah, matanya besar, dahinya luas. Macam muka Rasulullah lah sudah ya. Ke Mahdi dia yang tiga-tiga akan siapa tahu? Yang akan Rasulullah, Nabi Ibrahim akan Nabi. Nabi nampak dalam Mi'raj, Nabi tengok, ini siapa ni kok mirip aku? Itulah datukmu Sayyidina Ibrahim AS. Satu lagi yang sama cucunya lagi pulaknya. Sayyidina Imam Mahdi, mukanya macam Rasulullah. Takat ni yang aku Mahdi aku tengok kadang-kadang kulitnya hitam, kadang-kadang janggutnya brewoknya sampai ke breast. Yang ada muka Jawa pun banding aku Mahdi tu. Agak dia tengok cermin nampak muka Arab agaknya Tengok macam Mahdi lah aku ni Arab dia gini agak macam Arab agak tengok setan tipukan dia Tak sedar diri. Muka Jawa kok ngaku Mahdi, kita Jawa ya Jawa lah ya. Kok ngaku Mahdi semua. Sebab tu Rasulullah sebutkan perincian. Dan Rasulullah sebutkan namanya, cirinya, bangsanya. Macam mana ni? Kalau mereka dapat tahu kan mereka akan tangkap dia, akan bunuh dia kan. Nabi sendiri, bapa Nabi sendiri, Sayyidina Abdullah sendiri, dengan cahaya gemilang, mereka kesan ratusan tahun mereka sudah ada di Mekah Madinah nak detect the grandfather of Rasulullah. Jadi mereka boleh tahu ini akan jadi daripada zuriat siapa. Dia tak boleh detect. Tak boleh detect. Sampai Nabi lahir dia tak boleh detect mak bapaknya. Jadi bila detect pun dia tak boleh nak bikin apa-apa pun. Ini Rasulullah sebutkan tentang Mahdi. Begini ciri-cirinya. Macam mana Rasulullah sebut kalau boleh detect. Allah Ta'ala tu maha rahsia lah. Sama ada Rasulullah yang sebutkan ciri-cirinya ini. It's not direct. It's only the code. Rasulullah sebutkan it's direct but not now. Tak kau dengar cerita Nabi Isa punya pengikut. Pasal dia derhaka dengan Nabi Isa, Allah Ta'ala tukarkan muka dia jadi macam Nabi Isa yang orang pancuk, yang orang salib dia. Tadi orang sangka mereka sangka mereka salib Nabi Isa. Kod di sekarang Allah Ta'ala kasih muka dia lain, kasih nama dia lain. Ketika itu barulah tetapi nama kerohanian dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dan pada ketika itulah Allah Ta'ala ubahkan sinar wajahnya daripada kalbunya memancar sampai mukanya pun jadi macam muka Nabi. Kod B, semuanya itu kod B. Kod B. Tapi kenapa Rasulullah bilangkan ciri-cirinya kalau begitu? Biar untuk kita. Jadi kita tengok muka Jawa, kita tak baiat sama dia. Biar untuk kita, jangan kita nak cuba nak ngaku-ngaku jadi Mahdi. Tengok cermin dahulu. Ama untuk orang kafir, no problem at all. No problem at all. Nanti mereka dapat tahu, detect, dia tangkap. Boleh ke? It's as easy that mereka check, dia nampak aja mata dia tengah kabur. Dia tak nampak. Dia pula nampak muka Mahdi macam Jawa. Senanglah. Tuhan kau jangan ingatkan Tuhan tu kurang jalan untuk nak ini semua ni Allah punya aturan lah. Allah punya aturan. Jangan ingatkan Allah Ta'ala tu kurang dia punya atur caranya ya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok ciri-ciri Mahdi. It's more for us. It's more for us. Jadi kita apa? Tengok muka yang bukan. It's not more for the musuh. For musuh, dia detect lah. Dia takkan boleh jumpa. Dia takkan boleh jumpa. Allah cover je dia tak boleh jumpa. Dia jumpa pun dia tak boleh bikin anything. Sebab Allah tulis dia akan dibaiat dan dia akan menang, dia akan itu. Can they do it? Can they do anything? They cannot do anything. Begitu ya. Sama ada they cannot detect or they can detect but they cannot do anything. Untouchable. Ya. Baik. Dan Nabi sebutkan ciri-cirinya untuk siapa? Untuk kita. Biar jangan ada di antara kita yang angan-angan kepingin jadi Mahdi konon. Jangan ya. Jadi dan jangan kita terbaik salah orang. Nabi dah sebutkan ciri-cirinya ya. Sifat-sifat Imam Al-Mahdi. Beliau adalah keturunan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Sama nama dan dengan Nabi dan sama nama dengan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, Nabi sebut namanya macam namaku. Baik, di sini keturunan Fatimah sudah pasti. Sama ada daripada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husin masih khilaf. Itu sendiri pun ulama tak dapat tahu. Allah Ta'ala dah rahsiakan. Kalau pada Sayyidina Husin sama ada pada Ba'alawi ataupun tidak pun ulama tak dapat pastikan. Kemudian
namanya sendiri tu, namanya Muhammad bin Abdullah, adakah memang nama tubuh badan dia Muhammad bin Abdullah? Ataupun nama sifat dia Muhammad bin Abdullah? Ataupun nama kerohanian dia tu, rohani dia tu Muhammad bin Abdullah? Macam kita bilang lah, kan orang bilang, ini Piramli Batu Pahat. Piramli ke dia? Pasal muka dia macam Piramli, suara pun macam Piramli, kalau dia nyanyi goyang-goyang pun macam Piramli. Allah, Piramli ke dia? Kan? Begitu nak Imam Mahdi, namanya pun macam nama Nabi, bapaknya pun, bermakna bapaknya pun dah sifatnya macam bapak Nabi, nama dia pun macam nama Nabi. Nama ni pun could be sekarang nama dia lain, tetapi yang layak menyandang nama itu hanya dia saja sebetulnya, kerana dia paling bersifat dengan sifat itu. Jadi nama dia tu pun could be memang nama dia Muhammad bin Abdullah sekarang, could be nama dia lain. Umpamanya Osman bin Hashim pun boleh. Nama dia pun boleh. Kemudian tetapi nama kerohanian dia tak lain kecuali Muhammad bin Abdullah. Ya. Jadi tentang nama ni pun kadang-kadang yang Rasulullah sebut kita is not the exact thing, tetapi ialah kod dia. Kod dia. Kod dia. Ambilkan saya dalam barang-barang dalam mana, ni semua barang-barang daripada peti merah dan peti biru. Dalamnya barangnya semua warnanya merah aja ke? Dalamnya macam-macam warna juga, tapi petinya saja merah. Sebutkan barang-barang peti merah. Kan barangnya akan dalam merah, petinya peti merah. Kadang-kadang petinya pun tak merah. Cuma dikasih label merah saja. Petinya pun semua sama. Ada taruh stiker warna merah. Ni peti merah, ni peti biru. Semua dalamnya, dalam peti itu seluruhnya merah ke? Pun tidak. Ada stikernya saja merah. Stikernya saja. Kadang-kadang tak ada warna merah pun. Cuma ditulis M-E-R-A-H. Merah. Betul tak? Begitu. Tidak bermakna merah tu merah. Kena faham ya. Kena faham. Hebat ni, hebat. Hebat sekali dia punya concern tentang umat. Masya Allah. Ilmunya Masya Allah. Waraknya Masya Allah. Tegas sekali orangnya. Lunak. Sifatnya macamlah Rasulullah SAW. Tempat keliharaannya ialah di Madinah. Pun belum tepat lagi. Madinah macam-macam Madinah. Madinah tu bandar. Madinah Al-Munawwarah kah? Madinah Tarim kah? Madinah Palestin kah? Madinah Kuala Lumpur kah? Madinah tu bandar maknanya. Madinah tu bandar. Tempatnya Madinah. Madinah Al-Munawwarah kah? Belum pasti lagi. Adalah mungkin tempat kelahirannya, mungkin tempat kelahiran. Kalau tempat kelahirannya tu sama ada kita boleh tempat kelahirannya, sama ada kita boleh pandangkan tentang Madinahnya, ataupun kita terlahirkan kelahiran, perkataan Madinahnya itu ataupun nya itu kelahirannya, could be kelahiran atuk moyangnya. Asal orang Madinah, Rasulullah Madinah. Sidina Sayyidina Husain lahir di mana? Madinah. Kan? Nya tu kau boleh tengok. Macam kita bilang, kita orang Jawa padahal dari Singapura dah pindah Batu Pahat, mana-mana masih sebut Jawa juga. Betul tak? Anak Jawa, lahir Jawa ke? Tidak kan? Darah Jawa memanglah. Tapi ini anak Jawa padahal dah hari-hari dah makan apa? Cendol, Batu Pahat semua masih sebut Jawa lagi. Ini nya tu sama ada nya, pasal atuk moyang aku Jawa, aku masih sebut aku Jawa. Nya tu sama ada kita boleh sebutkan nya tu could be nya, dianya, ataupun nya adalah turunannya. Dan Madinahnya tu sama ada Madinah Al-Hadra, Madinah Al-Munawwarah, Yathrib, ataupun Madinah lain-lainnya dalam dunia. Could be Madinah Tarim, could be Madinah KL tidak. Could be Madinah lain tempat lah. Senang cakap. Could be. Ini kan kod kan. Ini kan kod. Pokoknya dia tidak lahir dalam hutan. Senang cakap. Dia tidak lahir dalam hutan. Dia tidak lahir dalam kampung. Dalam kota. Tempat tu ada bertamadun. Ayahnya dari keturunan Hasan dan ibunya daripada keturunan Husin, atau sebaliknya. Ataupun memang daripada kedua-duanya daripada Husin. Pun tidak mustahil. Pokoknya keturunan.
Tempat kelahirannya di Madinah. Kita sudah sebut tadi. Umurnya ketika dibaiat adalah antara 30 ke 40 tahun lebih. Nabi dapat wahyu saja 40 tahun. Sebab dia sampai umur begitu ialah umur 40. Umurnya 40 lebih. Macam-macam riwayat lah ini, macam-macam riwayat ya. Macam riwayat 40 lebih umurnya. Ataupun not lesser than 40. Sekitar 40, iaitu boleh jadi 50-an. Boleh jadi 50-an mesti sekitar 40 tak? Boleh jadi 50-an, sekitar 40 ya. Tapi dia bukan ke bawah 40 tidak. Bukan ke bawah 40 tidak ya. Umurnya tu sudah above 40. Could be early 50s, could be late 50s pun. Ya. Dan umurnya pun kena hati-hati ya, umur. Kan kita bilang orang-orang salih ni dia banyak umur tau. Umur kelahiran dia itulah dia lahir tahun bila. Umur dia dalam tuntut ilmu, dalam dia nak belajar ilmu, macam kanak-kanak umur 7 tahun. Gigih, sanggup macam budak-budak. Sebab itu orang Melayu pantun. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Budak. Kadang dalam tuntut ilmu, aku masih kena budak. Ha? Ilmu dalam aku menuntut ilmu, budak. Tapi ilmu dalam berilmu, atuk. Umur tu sendiri very abstract umur ya. Umur dalam dia nak berjuang, macam budak umur 30 tahun. Umur dalam dia nak siap-siapkan mati, macam orang umur 90 tahun. Jadi umur tu sendiri, umur yang mana ini maksudnya? Umur mana? Umur mana ya. Jadi umur dia tu, sebutnya sekitar ini, umur dia tu pun, tengok umur mana. Aku tengok, tapi umurnya 60, tapi semangatnya macam budak umur 40 lah. Could be tak? 40 pun kalah. Begitu ya. Akhlaknya banyak menyerupai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bentuk badannya tidak banyak serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya dah tentu persis Nabi. Kau nak tengok Nabi, kau tengok dia. Cara pakaiannya, cara jalannya, cara senyumnya. Kalau kau baca kitab Syama'il, kau tengok muka dia, kau boleh nampak gayanya sama. Paling persis dialah. Paling persis sekali dialah. Tapi gaya badannya pun tidak. Gaya badannya tidak. Gaya badannya tidak. Nabi tinggi. Dia mungkin tidak setinggi Nabi. Nabi kulitnya cerah. Dia mungkin sekarang ni tidak secerah Nabi. Tubuh badannya. Dan tubuh badannya lebih macam apa tahu? Keturunan badannya akan orang keturunan Bani Israel. Tak macam orang-orang Arab kan slender. Orang-orang Bani Israel kalau kita tengok dekat Sulawesi semua orangnya lain tak macam. Tak begitu lawa lah badannya. Nak bilang tak proportionate pun tidak jugalah, tetapi tidak selari dengan badan-badan orang Arab. Macam kita tengok orang dia ni Melaka sudah, potongan badan pun Melaka. Kan nampak Melakanya? Begitu ya. Nampak kalau orang Melaka punya gaya muka Melaka, badannya pun badan Melaka semua. Kita tengok kan nampak begitu. Begitulah kita sebutnya orang macam gayanya badan Malaysia. Kita kalau campur-campur satu kaum, kita nampak dia, kita boleh tengok gitu. Muka dia kita tengok ni muka Jawa kan Allah punya kuasa ya. Allah punya kuasa. Lidahnya seakan-akan berat nak kata. Lidahnya berat nak cakap. Lidahnya tidak, cakapnya fasih, tetapi suaranya not as clear as orang biasa. Contoh siapa macam mana kita nak kasih tahu ya. Contoh tentang suara, siapa nak kasih kata saya contoh? Bukan bermakna suaranya tak sedap, cakapnya tak sedap, tapi not as clear. Contoh antara Jamal Abdillah dengan SM Salim. Siapa yang kalau kita dengar macam lebih clear sekali sebutannya, suaranya, kita dengar kita cakap begitu. Siapa yang kalau kita nak dengar, kita kena lebih konsentrasi sikit. SM Salim boleh clear kan? Begitu contohnya, tu contohnya. Bukan bermakna cakap tu tak fasih, bukan makna cakap itu pelat ke begitu. Tetapi cakapnya fasih, tetapi macam not as flow-nya tu fluent, tetapi tidak, suaranya tu tidak macam ada tersekat sedikit. Tidak senyaringnya cakapnya tu ya.
suaranya. Baiklah. Macam berat sedikit. Dia akan segera menepuk pahanya yang kiri sehingga kata-katanya mudah keluar daripada mulutnya. Begitu ya. Kalau sikit kita kau tengok sekarang siapa tepuk kiri. Tengok. Jangan main dia agaknya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semua tu ciri-ciri yang di pick up orang. InsyaAllah akan kita sambung apa tentang ciri-ciri berikutnya pada pertemuan akan datang semuanya tu. Dan ini saja pun kadang-kadang orang tak nampak. Dah nyata-nyata pun kadang-kadang orang tak nampak. Bulan tu saja semua orang nampak bulan ke? Semua puasa kan? Semua nampak anak bulan tak? Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Jangan kata anak bulan. Bulan purnama pun orang yang ada tak nampak. Tak ada kisah. Sekali-sekali tengah bak pandu, bulan terang malam ni cantik. Satu aja. Yang tak nampak berapa banyak? Siapa nampak bulan tadi malam? Nampak ya? Semua nampak? Semua tengok bulan? Tengok pula. Begitu ya. Itu pun saja yang ada orang tak perasan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.